Kita akan yang muatan haba Alright. Semula. So, muatan haba tadi keseimbangan terma kau faham konsep tu senang saja, tak perlu banyak-banyak cerita sangat. Bila berlakunya keseimbangan terma di mana haba yang panas akan mencari yang sejuk sehinggalah mencapai kedua objek itu sama suhunya, itu dipanggil sebagai keseimbangan terma. Okey, muatan haba pula. Apa maksud dengan muatan haba? Iaitu jumlah haba yang diperlukan bagi menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Ini dia punya definisi. Catat dalam buku kamu Catat ini penting. Okey, jumlah haba yang diperlukan Q. Haba adalah unit Q. Q diperlukan naikkan satu objek sebanyak 1 Celsius. Contohnya muatan haba sama dengan haba yang diserap atau dibebaskan. Pendengar patan exo dan endotermik? Benar. Ada belajar. Ada belajar kan? Exo apa? Endo apa? Exo itu membebaskan haba. Endo menyerap haba. Okey, bagus. Exo ialah membebaskan haba, panggil macam exhaust. Exhaust motor, exhaust kereta kan. Exhaust, mengeluarkan haba. Exo Dan endo ialah menyerap haba. Okey. Haba yang diserapkan atau dibebaskan, endo dan exo. Dan dengan bahagi dengan perubahan suhu. Perubahan suhu maksudnya apa? Kadar perubahan suhu. Perubahan suhu maksudnya kadar perubahan suhu adalah suhu awal dan suhu akhir. Macam hal laju akhir dan laju awal kan, ingat lagi? Suhu pun ada juga. Suhu awal dan suhu akhir. Itu perubahan suhu. Okay, unit bagi muatan haba adalah joule juga. So, muatan haba adalah haba. Haba adalah tenaga. Of course, dia akan dalam unit joule. So, joule per C. Kalau naikkan C ke atas, itu adalah ni. Tapi kenapa cikgu tak gunakan Kelvin? Unit SI bukannya Kelvin. Betul tak? Okay, muatan haba suatu objek bergantung kepada jisim objek, jenis bahan objek. Okey. Yang perkataan yang ni yang ni masih lagi dalam satu perbincangan lagi. Kita tahu bahawa sepatutnya Celsius kepada Kelvin kan. Kenapa guna lagi C ni ke satu? Okey. Patut guna Kelvin kan. Nanti kamu akan dapat soalan ni nanti. Okey. So, muatan haba bergantung kepada jisim objek, jisim bahan objek. Contohnya, kamu masak air. Pernah masak air? Pernah. Gunakan dapur gas. Pernah. Okay. Satu ceret, tahu ceret? Ceret yang berisi air dan satu lagi ceret yang berisi air. Ceret yang sama tetapi airnya berbeza. Satu ceret yang sikit airnya, satu ceret yang banyak airnya. Kamu letak di atas dapur yang sama, kamu buka api dengan masa yang sama. Antara kedua-dua ceret tu, yang mana lebih cepat mendidih? Yang sikit airnya. Sikit air kan? Maksudnya haba yang masuk ke dalam air tu berlaku cepat. Sebab apa? Air yang menyerap haba itu terima dengan cepat. Tetapi yang banyak air tu, haba yang terima air itu banyak. Dia perlukan satu haba yang banyak untuk pastikan air itu mendidih. Mendidih maksudnya dia memecahkan molekul air kepada bentuk gas kan. So dia perlukan haba yang banyak. Sebab itulah yang sikit itu lebih cepat didih berbanding dengan yang lebih yang banyak. Okay. Itu muatan haba. Masuk di sini jisim objek. Jisim tu jumlah air sikit kurang bermaksud habanya lebih cepat disesap. Kalau jisim objek tu lebih banyak airnya, haba diperlukan banyak. Contoh di sini ada satu. Tengok contoh cuba bagi ni. Antara P dan Q. Okay, ada bikar yang berisi air banyak, ada bikar yang berisi air sikit. Apa yang berlaku di sini? Okay, suhu diletakkan. Kedua-duanya adalah 38 darjah Celsius. Pada mula, okay, perubahan suhu, tengok perubahan suhu dia. Pada mula awal suhu dia rekod ialah 38 darjah Celsius. Okay. Bikar P memerlukan lebih banyak haba berbanding dengan Q. Okay, kenapa bikar P lebih banyak? Sebab jisimnya banyak. So, sebab tu kalau kamu bakar kedua-dua ni, objek ni, yang Q ni lebih cepat didih berbanding dengan P. Sebab apa?
Bila haba dibekalkan, cepat habis lah. Haba tu banyak ni. Tapi P ni bila haba dibekalkan lambat untuk dididihkan. Boleh faham? Itu maksudnya bergantung kepada jisim. Lagi banyak air, lagi lambat dia didih. Lagi sikit air, lagi cepat dia didih. Okay, contoh kalau api dibekalkan, P lebih banyak, haba dibekalkan diberi Q, maka muatan haba P lebih besar daripada Q. Maksudnya P ni perlu banyak. Kalau masa yang sama lah kan. Kalau dia bekalkan haba lebih banyak daripada Q, maka kedua-duanya akan mencapai keseimbangan terma. Keseimbangan mencapai suhu yang sama, maka diperlukan haba yang besar di bahagian P. Dia boleh dapat suhu yang sama. Okay? Itu bunyi antara sikit dan banyak. Nampak tak dalam ni? Air tu. Beza air Nampak. Okay, kau contoh kita tukar kepada jenis bahan. Okay, ini faktor yang kedua. Tadi faktor pertama iaitu jisim. Faktor yang kedua ialah jenis bahan. Kalau air dengan minyak, pernah tengok kau masak air dengan minyak? Antara air dengan minyak, siapa lebih cepat didih? Minyak kan? Sebab tu kita gunakan minyak untuk goreng ikan, goreng macam-macam kan kita minyak. Boleh tak guna air untuk goreng? Tak boleh. Air untuk rebus saja. Kan? Betul. Air untuk direbus saja. Minyak digunakan untuk masak. Okey. Sebab apa minyak ni tangkat didihnya cepat. Kan? Muatan habanya sangat rendah. Sebab tu kau dah. Muatan haba sangat rendah. Maka api dibekalkan sikit sudah. Tak perlu banyak api. Sikit je dah minyak menjadi panas. Tapi kalau kamu bekalkan satu lilin di sini, sikit bekalkan dengan air, lambat dia untuk panas. Sebab tu masak air lambat. Kamu ketunggu. Betul tak? Betul. Sebab muatan air adalah lebih tinggi berbanding dengan muatan minyak. Muatan haba air mempunyai muatan haba yang lebih besar berbanding dengan muatan haba minyak masak. Okay. Nampak tak? Ni kena belajar ni. Sebab apa bila kamu besar nanti, bila kamu nak pilih kuali nanti untuk mak kamu nanti, pastikan kuali kamu adalah muatan haba yang sangat rendah. Adakah menggunakan muatan haba yang sangat tinggi? Kamu tahu tak kuali mahal dan kuali murah? Kenapa banding? Ada kuali tu sampai mencapai beratus-ratus ringgit untuk dibeli. Betul tak? TEFL. Tahu tak? Tahu. Saya fikir dia punya decoration je yang mahal. Bukan dia punya apa? Dia punya branded yang mahal. Bukan? Dia disebabkan oleh material kuali tu. Adakah muatan haba lebih banyak, lebih bagus daripada muatan haba lebih sikit? Ada juga yang masak kuali tak tunggu berapa minit dah panas. Kita nak yang tu ke ataupun nak tunggu dia lama baru dia panas? Dia tunggu yang sekejap. Yang sekejap kan. Kita pilih kuali yang sekejap. Patut ia menjimatkan gas. Menjimatkan masa tu lah. Dan menjimatkan gas kan. Kamu buka api perlahan pun dah panas dah. Itu lagi bagus. Faham? Kuali yang bagus ialah muatan haba yang rendah. Contoh di sini, cikgu ada kuprum dan emas. 1 kilogram kuprum, ini jisim yang sama. Maksudnya kita tak ada bandingkan tentang jisim. Kita bandingkan dia punya jenis bahan. Kalau kuprum 1 kilogram, emas pun 1 kilogram. Yang bezanya adalah jenis bahan. Antara kuprum dan emas. Kuprum CuP kan, copper kan. Emas apa? Argentum Saya lupa dah. Kalau emas, tak silap apa dah nama? Urarium Cikgu dah. Okay, apa-apalah kan. So kalau kamu nak didihkan iron, zaman dulu lah, tak nak buat pedang tu. Nak buat pedang tu kamu perlukan apa? Panaskan api kan. Dengan cerita zaman-zaman dulu kan. Keting, ketung, ketan nak bengkokkan jadi pedang kan. Dia perlu apa? Dia masukkan dalam api kan. Api tu dia meleburkan besi tu kemudian dibentukkan. Tapi kalau kamu dah bentukkan emas, sangat susah. Emas suhunya bukannya 100 darjah Celsius untuk dileburkan. Melebihi beribu-ribu darjah Celsius. Sama juga kuprum. Sebab tu kuprum digunakan untuk pendawaian ni. Sebab kalau panas, dawai boleh terbakar. Kalau kamu guna besi, cepat terbakar. Sebab apa? Kalau kamu tengok dalam alat pemanas air tu, kan? Alat pemanas air ada besi tu dipanas kan? Jadi merah kan? Sebab dia mudah terbakar sebab muatan habanya sangat rendah.
Antara kuprum dan emas, siapa yang mempunyai muatan haba yang sangat tinggi? Kita tengok. Kalau diukur kedua-dua ketika, okey, 38.8 sekarang ni, apa yang menyebabkan di sini kuprum memerlukan haba yang lebih besar berbanding dengan emas. Kuprum ni maksudnya lambat untuk dileburkan berbanding dengan emas. Okey, kerana kuprum mempunyai muatan haba yang lebih besar berbanding dengan emas. Ni kena faham konsep Kalau tak faham konsep kamu salah. Maknanya kuprum ni mempunyai haba yang perlu banyak untuk dia lebur. Kalau lebur lambat maksudnya dia perlukan muatan haba yang tinggi. Maksudnya pada kesimpulan kuprum mempunyai muatan haba yang lebih besar lah. Dia ada barang yang banyak diperlukan. Contohnya, bahasa mudah lah kan. Sebuah lori besar, kamu nak masukkan kotak. Berisikan kotak dan sebuah lori yang kecil masukkan kotak. Bila dua pekerja ni masukkan kotak kedua lori yang sama serentak masa yang sama, siapa yang cepat penuh? Lori kecil. Lori kecil kan. Maksudnya muatan habanya sangat rendah. Kalau kamu yang lori yang besar tu perlukan masa untuk isi. Masa banyak. Maksudnya ada muatan yang lebih tinggi boleh dimasukkan. Antara lori besar dan lori kecil yang mana muatan yang sangat besar? Lori besar kan? Yes. Muatan yang kecil. Ambil kau ceritalah sama ya. Okay, konsep dia lebih kurang. So, jika ada kuprum dengan emas, kuprum lebih banyak lagi haba dimasukkan, dimuatkan lagi. Salurkan haba kedua-duanya. Sama je. Emas dan kuprum dihalurkan haba yang sama. Okey. Bila salurkan haba, tiba-tiba emas cair. Faham? Cair. Lebih cair cepat daripada kuprum. Masih haba dibekalkan dah cukup untuk cairkan emas. Tetapi kuprum lambat nak cair. Lebur tak ledih Lebur maksudnya dia cair kan. Daripada kepepejahan kepada cecairan. Jadi kuprum lambat. So kita dapat assumekan, kita dapat tafsirkan bahawa muatan haba kuprum lebih besar berbanding dengan emas. Okey, faham Bagaimana jumlah haba dibekalkan kepada objek ditentukan. So bagaimana jumlah haba ditentukan juga. Ini ada kita buat pengiraan lah kan. Okey, cikgu tak ada pen lah. Ada sini dia ada pengiraan ni sebenarnya nanti. Cikgu rasa ini kita sesuai, nanti kita juga buat nanti dia sebenarnya Q. Q sama dengan IT sama dengan, okay, dia ada lagi banyak formula. Kamu akan nampak formula satu-satu ni. Okay, contoh dalam soalan ni, kamu dah nampak ni benda apa ni? Ada Y. Pernah nampak tak ni? Alat ni apakah alat ni? Ukur elektrik. Ini adalah alat untuk memanaskan air. Zaman cikgu di asrama dulu kan. Masa cikgu dulu asrama. Itu orang nak masak Maggi. Tahu Maggi? Tahu Maggi. Mana boleh masak gunakan dapur gas. So kita belilah alat ni. Alat ni ialah satu wire disambungkan ke elektrik. Satu lagi kita pegang. Ini tempat kita pegang. Dan celup dalam mangkuk ataupun badi ke apa-apalah. Okay. Letak Maggi dalam dia. So apa berlaku? Benda ni akan jadi panas. Jadi merah. Okay, dia warna merah lah, warna panas lah. Letak celupkanlah air itu akan menjadi panas, dididih. Dan Maggi pun dapat dimakan. Okay, ini adalah alat pemanas air. Kalau kamu tak pernah tengok, ini adalah pemanas air. Okay. Okay, Q sama dengan PT. Apa itu P? Apa itu Q? Apa itu T? Q adalah tenaga haba. Ini formula kamu catat. Ini adalah formula baru untuk muatan haba. Atau kan? Formula baru untuk haba. Untuk cari haba. P apa? P adalah kuasa. T adalah masa. Okay. Kuasa, watt. Kalau kamu tengok barang-barang elektrik di rumah kamu, ada volts dan watt. Kalau kamu ada bambiran dengan apa-apa objek, device kamu ada dia akan menunjukkan 240 volt. Ini untuk plug yang biasa. Dan berapa watt. Ataupun contohnya macam lampu. Tahu lampu? Tahu. Lampu ada dua jenis kan. Satu LED dan satu lagi pakai filament. Antara lampu LED dengan filament yang mana yang jimat current?
LED. LED. Kalau kamu tengok dia punya watt dia, semakin kurang watt dia, semakin jimat current. Tapi kualiti lampunya sama macam lampu filament. Okay. Itu watt. Watt ni yang menyebabkan tenaga haba yang tidak perlu digunakan yang begitu banyak. So kalau ni, kalau buat pengiraan ni, Q adalah FPT. PT adalah kuasa panas. Dalam semua elektronik ada masa. So kalau kuasa darab dengan berapa masa yang digunakan, contohnya semakin lama kamu menggunakan aircon, semakin lama kamu menggunakan lampu, tenaga haba dibekalkan begitu lama. Kan? Buka klip-klip kejap tak apa. Kalau buka panjang kan, buka kipas panjang kan, daripada pagi sampai petang, haba pun keluar banyak. Haba, tenaga elektrik makin banyak digunakan. Sebab itu elektrik rumah kamu sangat mahal. Okay, contoh di sini. Tentukan jumlah haba yang diserap oleh cecair jika pemanas rendam ialah 1000 watt digunakan selama 2 minit. Ingat 2 minit tu bukan unit SI. Okay, kamu kena convert kepada second. So macam mana buat? 1000 darab dengan 120 second. Betul tak? Dan kamu akan dapati tenaga digunakan adalah 120 ribu joule ataupun 120 kilojoule. Okay, faham tak? Ni formula yang pertama untuk tenaga. Okay, contoh yang kedua. 1 kilogram cecair dipanaskan dengan menggunakan pemanas rendam 800 watt. Jika suhu cecair bertambah 4 Celsius dalam masa 3 minit. Maksudnya bila dipanaskan selama 3 minit, suhu menjadi 4 Celsius. Tentukan muatan haba cair. Macam mana nak buat? Kalau Kita tahu M kita adalah 1 kilogram. P kita adalah 800 watt. Okay, perubahan suhu adalah 4 Celsius. Daripada berapa? Kosong ke? Daripada kosong kan? Yes. Kosong kepada 4. Jadi 4 Celsius lah kan? Tolak lah kan? Yes. Okay, masa adalah 3 darab dengan 60. Berapa? 120 180 second. Okey, suhu ni kamu kena convert kepada Kelvin. Ini kita akan tengok. Macam mana nak tukar kepada Kelvin Jawapannya 144 kilowatt. Macam nak buat? Kilojoule. Mari kita tengok Kita gunakan PT dulu. Kita cari Q dulu. Sebab formula untuk muatan haba ialah Q sama dengan M C squared. Ni catat ini adalah formula yang kedua untuk tenaga haba. Formula pertama ialah Q sama dengan susah betul lah guna mouse. Kita bawa pen ni. Q sama dengan P T kalau melibatkan tenaga elektrik. Sama juga dengan M C squared. Okey, tengok C ni apa? Q ni apa? C tu adalah muatan haba. Q ni adalah perubahan suhu. Okey, tengok. Mula-mula kita tahu dia nak tentukan muatan haba cair. So nak cari C jawapan dia. Nampak? Dia nak cari C. So diberi kamu adalah jisim. Jisim ada. Watt ada. Watt ada. Perubahan suhu ada. Masa ada. Masa ada. So apa yang tak ada? C. So soalan minta cari C. So, senang je lah. Masukkan dia semua, tinggal C sebagai tajuk utama. C P T bagi dengan M theta. Senang kan? Nampak tak? Kita masukkan saja. PT ni adalah 144 kilojoule. MQ ni adalah 1 darab dengan 4. Dapatlah 336 ribu joule. Cikgu, kenapa kita tak guna Kelvin? Sebab dia muatan haba kena gunakan darjah Celsius. Okey, contoh soalan lain.
Catat tak? Dapat. InsyaAllah. Halo, yang lain catat tak? Ya, cikgu. Dia punya tu MC theta. MC theta. Itu formula yang kedua. Oh, okey. Dalam buku teks ada kan? Dalam Ada buku saya teks. nak tengok cikgu punya slide je lagi senang. Tengok dalam buku teks ya. Sama juga. Okay, dalam buku teks, buku surat berapa? Tu. Buku surat 127 tu. Q sama dengan Q per M theta. Dia sebenarnya, tak ada pen kat sini ya. Dia sebenarnya adalah ni Q sama dengan M C theta. Ini adalah formula yang kedua. Ingat theta lain Q lain Ini adalah tenaga haba. Sama juga dengan ni. Benda yang sama. Nampak? Yang ni melibatkan elektrik. Gunakan power darab dengan masa. Ini melibatkan muatan haba. Bila kamu jadikan C sebagai tajuk utama, C sama dengan Q besar bagi dengan C theta. Ini adalah muatan haba. Sebenarnya asal daripada formula ni. Ini formula yang kedua. Ini formula yang pertama. Catat dalam buku nota kamu. Boleh? Boleh. Yang lain boleh tak? Cikgu ada 8 orang je sudah ni. Jangan sia-siakan masa kamu bila kamu buat GM cikgu kamu tak faham. Kalau tak faham, tanya sekarang. Faham? Alright, teruskan. Soalan seterusnya ialah 1 kilogram cecair dipanaskan menggunakan pemanas rendah 800 watts jika suhu cecair berubah 40 kepada 50. Tengok, berubah daripada 40 ke 50. Maksudnya awal suhu. Macam laju awal dengan laju akhir kan. Mesti ada perubahan antara tu. Dipanggil perubahan momentum atau perubahan laju. Tapi ini adalah perubahan suhu. Maksudnya kita ada suhu awal dan suhu akhir ialah 50. Dalam masa 5 second. So kita ada apa? Kita ada M. Kita lukis balik. Q sama dengan P. T sama dengan M. C. Theta. Okey. Pertama kita ada M. Kita ada watt. P Kita ada suhu hamparan suhu iaitu 50 tolak 40 apa? 10 darjah Celsius. Okey, 10 Celsius. Okey, kita ada dia perubahan suhu. Q theta ni. Theta ni lah perubahan suhu. Dan kita ada masa. So apa kita ada? Muatan haba. Nampak tak? So susunkan balik C sama dengan P T bagi dengan M theta. Betul tak? So masukkan saja 800 darab dengan berapa? Masa berapa? 5 titik. Bagi dengan 1 kilogram. Okey, kalau yang ni dalam gram, tukarkannya kepada kilogram. Betul? Sebabkan ialah 1 kilogram, maka tak payah tukar. Jadikan 1. Darab dengan suhu ialah 10 darjah Celsius. Ingatlah kita masih lagi guna darjah Celsius, tak guna Kelvin Kenapa tak guna Kelvin? Nanti kita terangkan. Okey, masih guna Celsius. Okay, darab-darab kamu akan dapat berapa? 4,000 joule untuk tenaga haba. Okey, tenaga haba. Dan bahagikan dengan jisim darab dengan theta ialah 400 joule darjah Celsius. Okay, untuk penyelesaian di bawah belakang ni, dia buat satu. Kalau bagi cikgu senangnya, cikgu combinekan dua formula ni dan selesaikan dapat jawapan akhir. Nampak tak? Nampak. Dalam soalan ni ada dua formula digunakan. Satu Q sama dengan PT, satu lagi Q sama dengan MC theta. Kita habis pukul 10.30 tau. 10.30 cikgu ada kelas. Boleh Boleh. Siang korang. Tadi buat habis kelas dengan cuti kan? Apa dugaan. Itulah. Dia ada satu pengemanan. Bahawa kita dapat hasil yang baik. Okay? Sebab itulah korbankan sikit demi pendidikan. Okay, teruskan. So muatan apa kamu akan dapat 400 joule per darjah Celsius. Okay, soalan seterusnya.
Tentukan muatan haba di bawah ni. Kita bagi situasi. Situasi pertama, dididihkan sebanyak 1000 watt, 30 darjah Celsius. Kemudian selepas 20 second, dia meningkat menjadi 40 darjah Celsius. Apa yang kau nampak ni? Apa maklumat kau nampak? Masa, suhu, tenaga elektrik. Tenaga elektrik macam mana dapat? Tu ada 1000 watt. Ni tukar tenaga, ni kuasa. Oh. Kuasa. Cikgu ajar ke tentang kuasa ni? Cikgu dah confuse lah dengan apa syllabus ni. Kalau kita 4 berarti belajar lah ni, kuasa dengan tenaga. Tenaga. Ni patutnya bab 2 ni belajar dah. Tapi dia masukkan jadikan ni sebagai bab tingkatan 5. Tu yang cikgu pening dengan syllabus baru ni. Tapi tak apa, cikgu teruskan. Tentukan muatan. Kita minta C. Kita cari C. Maklumat dibagi adalah kuasa P dan suhu. Suhu ialah tetar. Masa dibagi T. Ada lagi tak? Jisim ada jisim? Tak ada. Okay, jisim adalah sama. Jisim 1, jisim 2 adalah sama. Boleh diabaikan. Faham tak? Boleh. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ada semua maklumat. Apa kita perlu buat? Perkara kedua ialah tentukan formula. Kita tahu bahawa tenaga haba adalah sama dengan P T sama dengan M C tetar. Tak. Okey, sebabkan M ni tak ada maklumat diberikan, abaikan. Sebab ini adalah malar. Oh, Malar maksudnya daripada awal eksperimen hingga akhir eksperimen sama je. Tak berapa. Anggap je 1 lah. 1 darab 1 semua dapat 1 balik kan? yes. Oh 1 darab 1, 1 darab 1000 pun dapat jumlah sama kan? Okey, tak perlu. Kita tinggallah PT dengan C theta. Okey, selesaikan masalah ni. Kita ada P, kita ada P. Kita ada T, kita ada T. Kita ada Q, tetar ada? Ada kan? Daripada 37 menjadi 42. Berapa perubahan suhu dia? 42 tolak 37 berapa? 5. 5 darjah Celsius. Okay, boleh selesaikan tak? Jadikan C sebagai tadi utama. PT bagi dengan theta saja. Akan dapat berapa? Kalau dapat 4,000. 5. Berapa? 4,000 betul. 4 kilojoule Right. So boleh faham? Boleh. Yang lain faham tak? Hilang dah. Faham. Okay. So apakah dimaksudkan dengan muatan haba? Saya jawab. Muatan haba ialah Cikgu dah terang tadi. kuantiti haba yang boleh dimasukkan dalam suatu objek. Yes. Jelaskan dalam bentuk yang ni. Okay, bila kamu nak jelaskan muatan haba, kamu tengok balik formula dia. Q sama dengan MC theta kan. Muatan haba ialah C. So C sama dengan Q besar bagi dengan M theta. So M ni ialah 1 kilogram haba. Atas ni ialah tenaga haba yang diperlukan untuk naikkan 1 kilogram suhu. Betul tak? Ingat lagi yang pertama sekali. Yang pertama sekali ni. Oh, dah ada jawapan dah. Ayat pertama sekali cikgu sebut. Haba yang diperlukan untuk menaikkan satu suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Ulang sekali lagi. Formula cikgu sebut tadi tu. Dia semua datang dari formula yang sama. C sama dengan Q besar bagi dengan MC theta. Okey, theta ni ialah 1 darjah Celsius. M ni ialah 1 kilogram. Tapi diperlukan untuk menaikkan suhu objek 1 kilogram sepatutnya. 1 kilogram sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, haba diperlukan ni ialah tenaga. Tenaga haba
yang diperlukan. Jenang Gabor tu ialah Q menaikkan satu objek 1 kilogram sebanyak 1 Celsius. Ni. Semuanya dua atas lah. M theta. Ni semua ialah diperlukan untuk menaikkan 1 Celsius. Saya nak terangkan Kita terangkan macam mana. Kena faham lah. Okay? Susah terangkan. Tapi kalau kamu hafal, tak ada masalah. Hafal lah senang. Hafal je lah. Senang je. Okay. Apakah faktor yang dipengaruhi oleh suhu muatan haba? Apakah faktor yang mempengaruhi muatan haba? Apa faktor dia? Jenis. Jenis. Lagi? Jisim. Jisim. Dua je lah kan? So jisim bahan dan jenis bahan. Itu yang faktor mempengaruhi muatan haba. Okay, banyak-banyak dalam alam semesta ni, muatan haba yang paling tinggi adalah air. Okay. Air ialah 42,000 joule. 4,200. 4,200. Okay, 4,200 joule negatif Celsius. Okay. Ya, 42 tu tulis dah. Apakah yang dimasukkan muatan air ialah 4,200 joule Celsius. Okay, 4,200 joule tenaga diperlukan untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 darjah Celsius. Sama juga dengan air pertama ni. Okay. Tenaga diperlukan 4,200 Celsius. Setiap kali 1 darjah Celsius akan naik dengan tenaga. Bandingkan muatan haba 100 gram dengan 1 kilogram air. Macam mana dia bandingkan? Ya, soalan cakap bandingkan. Bandingkan mesti masukkan apa yang dibandingkan. Contohnya 100 gram dengan 1 kilogram. Ini dia objek dia. So, soalan minta muatan haba. Saya tak perkataan muatan haba dulu. Muatan haba 100 gram. Nampak? Gunakan yang pertama. Ini adalah yang pertama. Ni yang kedua. Apa? Lebih apa? Lebih ke kurang? Lebih. Kurang. Kurang. Berbanding dengan muatan haba 1 kilogram Air. kan? Terus kurang juga cikgu. Tak perlu tulis apa-apa. Tulis ni. Cikgu nak tulis tak boleh pakai mouse ni. Tulis je lah. Muatan haba 100 gram Lebih air kurang berbanding dengan muatan haba 1 kilogram. Jangan tulis lebih kurang. Okey. Kataan ni haram. Baru nak cakap. Jangan tulis lebih, sederhana. Itu bukan membandingkan. Cikgu bagi amaran siap. Dulu pelajar cikgu tulis sederhana. Dia nak bagi tengah-tengah kan. Tak boleh. Lebih kurang, perkataan lebih kurang, sederhana, tak boleh. Dia sama ada tinggi atau rendah. Kurang atau lebih. Banyak ataupun sikit. Faham? Faham. Apa dibandingkan. Jangan tengah-tengah. Sederhana lah apa sebagainya. Tak nak. Tolong Okey. Muatan haba 1 kilogram air tengok. Kenapa soalan ni tak 1 kilogram air lah. Sebab dia tengok lebih besar kan. Tak boleh Kamu kena ikut sequence dia. Kalau kan 1 kilogram, gunakan 1 kilogram dulu. Okey. 1 kilogram kurang lah kan. Kalau 1 kilogram lebih besar. Tapi ayat ni cikgu kalau boleh jangan guna Sebab skema markah dalam peperiksaan, dia gunakan ayat yang pertama dulu. Sebelum masuk ayat yang kedua. Faham Faham. Muatan haba, semua jawapan sama je. Tapi tak ikut sequence. So, muatan haba 100 gram dengan lebih kurang berbanding dengan muatan haba 1 kilogram air. Okey, cikgu rasa dah takat saja muatan haba. Boleh faham sekarang ni? Kalau lebih soalan semua boleh faham? Boleh semua? Boleh juga. Nanti nak YouTube. Cikgu tak boleh teruskan dengan tajuk yang seterusnya. Muatan haba pendam tentu. Okey. Tadi muatan haba. Tadi tentu pula. Apa itu tentu? Adakah benda ni adalah sama dengan muatan haba? Mari kita lihat Ni dalam teks, tengok teks ada kan? Muatan haba pendam tentu. Boleh buat eksperimen dalam ni. Tajuk seterusnya apa? Tengok. Oh, dia ada tulis ni. Kita tengok aplikasi haba tentu Tengok aplikasi dulu sebelum kita masuk tajuk baru. Okey. Pemilihan bahan bina tradisional di pelbagai zon iklim. Tengok. Okey. Khatulistiwa sejuk. Bahan-bahan binaan ni adalah berbeza. Kenapa Kalau di khatulistiwa tengok. Rumah kampung.
Rumah kampung ni apa yang perlahan diperlukan? Adakah diperlukan muatan haba yang besar atau muatan haba yang kecil? Tengok, kita baca perkataan kayu mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan lambat menjadi panas. Di kawasan cuaca panas, rumah tradisional dibina dengan menggunakan kayu yang berfungsi sebagai penebat haba daripada pahang panas. Maksudnya atap ni, atap pakai kayu ni perlu ada muatan haba yang sangat tinggi. Jika panas mengambang di atas langit tu, kena pada kayu ni dia akan melambatkan proses apa? Proses penedihan atau proses kayu menjadi panas. Kalau yang ni diperlukan satu muatan haba yang sangat rendah. Ada matahari terus haba tu masuk dalam rumah untuk panaskan rumah. Nampak tak? Itu perbezaannya antara muatan haba rendah dan muatan haba tinggi. So yang tinggi diperlukan pada rumah seperti kita lah, rumah yang panas. Rumah yang cuaca panas. Supaya bila nak sampai ke dalam rumah tu pastikan ada satu benda yang malang, itu bumbung. Bumbung yang muatan haba yang sangat tinggi. Nak panas ni, kalau terlalu panas sangat dia akan masuklah, panas terus masuklah. Kalau terlalu panas sangat kan. Tapi untuk rumah yang iklim sejuk, dia perlukan muatan haba yang rendah. Di mana bila ada matahari timbul sikit je, terus panaskan dalam rumah. Okay, contohnya satu lagi peralatan masak disebut yang kuali panas dan kuali apa? Kuali mahal dan kuali murah. So kuali dibuat daripada logam yang muatan haba tentu yang rendah dan makanan boleh digoreng daripada suhu yang tinggi dan tempoh masa yang singkat. Periuk tanah liat diperlu dibuat daripada tanah liat yang mempunyai muatan haba yang lebih tinggi dan makanan boleh panas. Okay, sebab itulah kalau kamu ada kuali yang mahal macam tefal kalau tambah tefal letak saja dengan api yang rendah, minyak lebih cepat panas. Kalau kuali yang logam yang besar, lambat tunggu dia nak panas. Okay, diperlukan gas haba yang besar untuk panaskan. Okay. Tapi kalau cikgu ada bikar, periuk tanah tu, cikgu masakkan letak di atas dapur cikgu nak goreng ikan tak sesuai. Sebab apa? Dia lambat menidih minyak. Tetapi kalau kamu buat sup, dia lambat juga mendidih, tapi bila kamu tutup api, dia masih lagi panas dalam tu. Sebab apa? Bikar tu dah simpan tenaga haba. Faham tak? Faham. Okay. Tenaga haba disimpan dan dikekal panas. Sebab tu dia kata, periuk tanah liat dengan kuali ni, ni dia mempunyai muatan haba yang tinggi. Jika kamu dah masak tutup api pun, dia masih lagi panas. Mengikut masa sebelum dia mencapai keseimbangan terma dengan persekitaran. Tapi kuali ditutup api, dia cepat sejuk. Okay, boleh faham? Yang ketiga adalah sistem radiator kereta yang cikgu sebut tadi. Air itu akan mengalir dan lalu kawasan-kawasan panas itu dan haba daripada enjin kereta itu akan masuk dalam air. Haba itu masuk dipindahkan ke dalam air, nampak tak? Yang panas akan mencari yang sejuk, betul? Air sejuk kan? Yang panas itu akan masuk dalam yang sejuk, air itu akan mengalir semula ke bahagian kipas. Kipas ni akan sejukkan air yang panas tadi. Bila air yang panas itu dah disejukkan, air itu kembali semula ke tempat yang panas. Dan benda itu akan ber-repeat. Dia akan berulang-ulang sehinggalah enjin hilang kepanasan. Boleh faham tak ni konsep ni? Sebab soalan keluar sistem radiator kereta, dia bagi kamu soalan tu. Dia minta kamu terangkan bagaimana fungsi radiator kereta. Boleh terangkan tak? Nak terangkan nanti cikgu sebut. Ada kot dalam nota cikgu, cikgu lupa lah. Dalam buku rujukan kamu ada terangkan lah. Tolong hafal proses dia senang saja. Apabila air enjin kereta, tengok menurut ayat cikgu catat sikit. Apabila enjin kereta panas, air akan melalui setiap blok air dari kawasan panas tu dan panas itu, haba itu akan diresap ke dalam air. Air itu membawa kepanasan itu ataupun membawa tenaga itu dan kembali semula ke tempat radiator itu, tempat disejukkan. Air masuk radiator dan melalui radiator yang sejuk itu disejukkan. Air yang sejuk itu kembali semula ke tempat yang panas. Dan benda ni akan repeat balik, haba masuk dalam air, kembali ke tempat sejuk dan repeat lah sehinggalah kenderaan itu sejuk.
Itu dia proses dalam radiator kereta. Boleh faham? InsyaAllah. Okey, untuk soalan ni, lapisan luar kapsul angkasa. Benda apa ni lapisan luar angkasa tu? Kamu tahu tak Soyuz ataupun kapal terbang kapal angkasa yang bawa kita punya angkasawan kan? Tahu. Bila dia nak jatuh ke bumi, dia akan melepasi satu tempat di mana kebakaran berlaku macam ni, nampak gambar dia. Okay. Bila terjun ke dalam bumi, stratosfera melaluinya dengan keadaan laju yang tinggi, berlakunya pelanggaran iaitu geseran yang menyebabkan berlakunya percikan api sini sangat besar ni. Diperlukan bawah ni mempunyai muatan haba yang tinggi. Kalau muatan haba rendah, terbakar mereka dalam ni. Orang dalam ni ada 3 orang dalam ni. Jadi diperlukan muatan haba yang sangat tinggi supaya haba tidak masuk ke dalam kapsul. Right? Cikgu rasa cikgu tak perlu baca semua ni. Semua ni kamu ada dalam buku teks kamu kan? Yang penting konsepnya, cikgu sekali lagi sebut, konsepnya adalah muatan haba yang tinggi, memerlukan tenaga yang sangat tinggi untuk dia panas. Muatan haba yang rendah, memerlukan tenaga yang rendah untuk dia cepat panas. Okay? Ayat tu kena faham. Banyak ni aplikasi dalam ni. Tu boleh baca Okay, contoh soalan surat 135 dalam buku teks. Sebuah blok logam berjisim 0.5 kg dipanaskan oleh sebuah pemanas air elektrik berkuasa 5 watt selama 90 saat. Suhu blok itu meningkat 20 hingga 45. Nampak? Bila kamu baca ni kau nampak benda apa yang ada? Pertama M, kita ada P, kita ada T, kita ada perubahan suhu. Kita so, kamu dah dapat semua ni, kamu boleh selesaikan. Dan cari muatan haba. Combinekan kedua-duanya. PT sama dengan MC theta. Jadikan C sebagai tajuk utama. PT bagi dengan M theta. Hadap dan dapat selesaikan. Okay, boleh Kita tak perlu banyak sangat ni. Ni kamu boleh tengok dalam buku ni ada tak? Cikgu tak suka sangat soalan ni tapi bolehlah. Cikgu rasa ada ke dalam soalan adjektif? Tolong buat Boleh Boleh, insyaAllah. Setiap tajuk kita lalui, setiap tajuk kita dah masuk, tolong sertakan. Cikgu tak nak kamu postpone kerja kamu, faham? Lalu aja tajuk tu terus buat soalan. Dah tak tahu tanya. Jangan senyap. Okey, sekarang kita masuk muatan haba. Kita ada lagi 20 minit. Kita teruskan So, haba pendam tentu. Okey, haba pendam tentu kita teruskan dengan nota cikgu. Apa yang masukkan muatan haba tentu? Tadi muatan haba saja kan? Ni muatan haba tentu. Maksudnya ada tertentu saja kawasan di mana perlukan ada muatan haba tentu. Sebagai contohnya. Okey, tengok jumlah haba diperlukan bagi menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1, sama juga macam haba pendam tadi. Haba tentu tadi Tapi ni haba pendam tentu. Okay. Benda yang sama juga. Okay, 1 kg bahan kepada 1 darjah Celsius. Okay, muatan haba pendam tentu ada sama dengan muatan haba. Muatan haba itu ialah C bagi dengan jisim. Bagi dengan jisim. C sama dengan M per G. Sama tadilah. M C theta. Okay, tenaga ceraka atau dibebaskan esok ada endo. Jisim bahan sama yang tadi perubahan suhu. Ini semua dah sama. Kuprum, air dan wap. Banyak-banyak muatan haba yang paling tinggi adalah air lah. Air boleh simpan haba yang tinggi. Okay. 1 kg air memerlukan 420 joule tenaga haba dinaikkan suhu sebanyak 1 darjah. Ini yang masuk. Okay, ni kita teruskan ni semua sama je. Okay. Macam soalan nota yang sama ni. 500 kg kuprum dan 500 gram air. Jisim yang sama tetapi bahan yang berbeza. Okay, jenis bahan. Bandingkan ucapan terminta 1, 2 selepas 2 minit. Terangkan mengapa. Macam mana bandingkan? Pertama, apa yang dia nak? Iaitu bacaan termometer.
Okay. Yang kedua, benda yang dibanding ialah T1 dan T2 kan. Okay. So macam mana dapat? Bacaan termometer T1 adakah lebih tinggi atau rendah? Rendah. Rendah berbanding dengan T2. Betul ke? Betul eh? Kenapa T1 lebih rendah? Sebab muatan haba dia kecil berbanding dengan air. Air muatan haba dia 4200 joule per Celsius. Okey, sekarang kita tengok muatan haba tentu. Muatan haba tentu air Dia buat eksperimen di sini di mana di sini air 200 gram, suhu awal ialah 37 Celsius, lepas 3 minit suhu akhirnya ialah 50 Celsius. Dan perubahan suhu ialah 50 tolak dengan 37 berapa? 12 darjah Celsius kan? 13. So kita tahu tenaga haba ialah Q sama dengan PT sama dengan MC tetar sambungkan dia kita dapat C tajuk utama, sambungkan dapat 62,300 joule. Okay, ni dah cukup terang tadi teruskan Kan. Sebagian besar haba hilang di fitaran. Okey. Tetapi bila kita buat dalam eksperimen, kita dapati tak sama jumlah haba ni. Muatan haba tak sama. Sebab apa? Sebab kebanyakannya adalah hilang di persekitaran. Sebagai contohnya kan, elektrik. Elektrik akan mengalir masuk dalam kipas angin ni. Kipas angin kita pakai kan Kipas angin ni contohnya yang masuk adalah tenaga yang masuk sebagai tenaga elektrik ialah 80 joule. Okey. 80 joule untuk menggerakkan motor. Okey. Dan anginnya keluar tak sama dengan 30 joule. Sebab apa Sebab motor tu akan hilang keluarkan tenaga. Tenaga haba dipanggil. Sebab apa konsep tenaga tenaga tidak boleh tidak boleh dimusnahkan Kalau tenaga tu hanya boleh bertukar kepada tenaga yang tenaga yang lain. Sebagai contohnya tenaga hidro atau tenaga kincir angin tu kan, tenaga angin. Kinetik tukar kepada tenaga kebayaan tukar kepada kinetik balik boleh, dan tukar kepada tenaga haba. Tenaga haba adalah satu tenaga yang dibebaskan. Cuma jangan sebut Baca dalam tenaga tidak boleh dimusnahkan atau tenaga boleh merubah kepada tenaga yang lain. Okey, muatan haba. Menentukan muatan haba pepejal. Lebih kurang sama juga secair. Okey. Ini pepejal. Ini eksperimen yang boleh digunakan. Cikgu tak buat eksperimen ni. Pada 2 minit, suhu dia mencapai 50 darjah Celsius. So, perubahan suhu ialah 17 darjah Celsius lah. Sama dengan tadi. Teori 900 joule. Tapi, tak dapat 100 joule lepas eksperimen Sebab apa? Tiada haba hilang di serat. Okey, kalau yang ni memang tiada haba. Apakah anggapan dibuat eksperimen ni kalau kertas tisu 3 bulan bacaan tadi? Berapa kamu perlukan satu apa ni? Termos. Tahu termos? Kamu isi air dalam termos yang pemanas, tempat simpan air panas kan? Kamu isi air termos, tutup rapat, pergi jalan-jalan mana, tapi bila buka air termos tu masih panas. Sebab apa? Haba dalam termos tu tidak keluar di persekitaran. Okay. Itu muatan haba tinggi lah. Okay, bila muatan haba tinggi, MOS takkan hilang dia punya tenaga haba. So, berapakah jumlah tenaga berubah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 600 gram emas dari suhu bilik ke 60 darjah Celsius? Okay, dia bagi muatan haba emas 129 joule. Okay, so apa yang dibagi sekarang ni? Pertama dia bagi kamu suhu untuk M. Dia bagi M 600 gram. Suhu awal tak ada suhu bilik. Suhu bilik berapa suhu bilik? 27 darjah Celsius tau suhu bilik. Ke 60 darjah Celsius. Okay. Jawapan tu So suhu bilik kita berapa? Suhu bilik kita ialah 27 darjah Celsius. Guna ni suhu bilik ialah 60 darjah Celsius akhir tolak dengan suhu bilik
Dapat jawapannya. Dan kamu darab dengan C, darab dengan M. M ni mesti tukarkan kepada kilogram. Daripada 100 gram tukar kepada kilogram. Darapan kamu akan dapati suhu kamu ialah 30 darjah Celsius. Yang ni kadang-kadang soalan tak bagi kamu suhu bilik. So, tolong hafal suhu bilik secara unit SI. Ingat. 20 darjah Celsius bukannya 37. Okay, 37 ni di kawasan Khatulistiwa. Tapi unit SI ni dibuat di London. Tahu? Ataupun buat di luar sana lah yang suhu bilik dia lah 27 darjah Celsius. Di sana 27 darjah Celsius bukan 37. Kalau di Malaysia 30 darjah Celsius. Tapi dalam soalan ni kamu kena gunakan 27 darjah Celsius sebagai unit SI. Okay. Kalau soalan tak bagi kamu suhu bilik, anggapkan suhu bilik tu ialah 27 darjah Celsius. Take notes siapa hidup lagi angkat tangan? Saja. Kalian angkat tangan ni. 4 orang hidup. Yang lain mana? Saya ada juga. Angkat tangannya. Oh, kau tak ada angkat tangan kan? Yang lain? Yang lain tak angkat tangan? Yelda, Salah, Azmin. Ni semua tidur ni. Iman. Ida ada. Jangan buang karen lah kalau tak mau dengar. Baik tutup terus. Cikgu dia tadi bercakap ni. Dia pukul 8.30 sampai pukul 10.15 ni. Nanti sambung lagi 10.30 dengan budak Angkatan 5 Sains. Cikgu lagi penat bila kamu tak. Okey. Cikgu agak akan faham Cikgu tak ulang balik Bila buka sekolah ni cikgu tak ulang balik benda yang sama. Okey, latihan. 2 kilogram air pada suhu 40 darjah Celsius dipanaskan dan menggunakan pemanas air 900 watt. Berapakah suhu X selepas 5 minit? Senang saja, tak susah. Dia bagi kamu jisim. Dia bagi kamu suhu awal 40 darjah Celsius dipanaskan menggunakan panas air. Okay, ni suhu akhir ni. Dari kosong jadi 40. Dia bagi kamu power. Bagi kamu masa dan bagi kamu muatan apa. Apa yang tak ada di sini? Tulis balik. Q sama dengan P T sama dengan M C theta. Dia bagi kamu P ada, suhu ada, dia bagi jisim ada, dia bagi Q kamu C ada. Theta tak ada. So theta tak ada. Theta ada tapi ni suhu akhir. Kan dia tak ada apa. Suhu akhir ni datang mana? Theta sama dengan 40 darjah. Sekejap. 40 darjah ke? Bukan X tolak 40 darjah. Okey, suhu awal ialah 40. Sorry bukan suhu akhir Suhu awal ialah 40. Jadi X tolak dengan 40. Okey, senang kan? Masukkan saja yang tak ada X. So PT kita, tu tulis lah. Okey, PT kita adalah sertakan. Alright, so X ialah QF lah kan? Dapatlah 72.14 darjah Celsius. Inilah suhu air. Suhu air selepas 5 minit berlaku pemanasan. Okay, boleh? InsyaAllah. Ya. So, lagi soalan. Berapakah lamakah masa diambil bagi mendidih 5.2 kg air pada suhu bilik menggunakan pemanas 3.2 kilowatt. Tengok betul Bukan 32 watt tapi kilowatt. Kilowatt bersamaan 3.2 kali dengan 10 kuasa 3 watt jangan silap. Kita ada M, kita ada C, kita ada P. Betul? Apa yang tak ada? Masa. Betul tak? Yes. Betul. Q sama dengan PT sama dengan MC theta. So, kita ada watt, kita ada masa, kita ada M, kita ada C, kita ada Q. Q dah Q? Q tenaga haba. Tak ada. Kenapa selesaikan soalan ni? Kau tak ada tenaga, tak ada suhu. Jadi ambil PT je lah. Okey, tengok mendidihkan air. Nampak? Nampak. Ada suhu tak? Tak ada. Adalah. Oh, suhu ada tapi dia tak tulis suhu bilik. Suhu bilik daripada menjadi suhu 100 darjah
Celsius. Betul tak? Betul. Sebab air mendidih 100 Celsius. Nampak? Ayat ni dia confuse kamu. So kita ada suhu bilik ialah 27 dan menghasilkan 100 darjah Celsius. Logik? So berapa suhu? 100 darjah 27 apa? Mana kalkulator tak ada. 73 darjah Celsius. Okey, 73. So yang tak ada adalah mana ni? Masa. So, jadikan masa sebagai tajuk utama. MC theta bagi dengan P. Okey, kira sama 25.2 darab dengan 4,200 darab dengan 73 bagi dengan 3.2 3,200 Masa dia ialah 498 second. 98 second betul Okay, boleh faham tak ni? Jawapannya betul, 498.2 second. Okay, ini boleh faham ni? Bahagian ni, faham tak? Faham. Sebab dia dah kata didih. Cikgu ulang sekali, suhu bilik ialah 27 darjah Celsius. 100 ini adalah datang daripada takat didih air. Cuma tak bagi kan, suhu kan, tapi kena ada benda tu baru diselesaikan. Okay, boleh? Boleh. Ni kalau kamu nampak, kalau kamu tak nampak, kamu tak diselesaikan. Alright. Kita ada 10 minit lagi, cepat. So, latihan lagi sekali. Jisim yang sama bagi air tetapi suhu je berubah. So, net saya apa? Suhu ialah 500 air. Ya? Kalau 500 air ni jisim awal M1 dengan M2 ni sama, maka boleh diabaikan lah. Malah kan? So, air berkurang daripada 80. Amat berkurang. Hitungkan tenaga haba yang hilang daripada air. Tenaga haba ialah Q lah, nak cari Q. Betul? Betul. So, di sini dia tak ada P. Tak ada power, tak ada masa. So tak boleh guna. Kita gunakannya Q sama dengan MC theta saja. Tapi apa yang berubah? Theta kan? So MQ, M kita 500, kena letak 500 juga lah. 0.5 kan? Darab dengan 4200. Darab dengan perubahan suhu kita ialah apa? Daripada 80 tolak dengan 32, berapa? 32.4 tolak. Okay, sebelum cikgu tanya kamu, suhu tenaga kuantiti vektor ke kuantiti skala? Jadi skala. Skala kan, tak ada arah kan. So, dia tak ada negatif. Kalau 32.4 tolak dengan 80 tak ada negatif. Faham Dia stay lagi kuantiti skala. So, darab dengan 4,200, darab dengan 0.5. So, jawapannya ialah 100/800. Kenapa 500? Betul lah ni? Betul. Okay. Oh, jadi kalau kata berkurang ke bertambah tak ada negatif, tak ada tu lah. Tak ada. Suhu tak ada. Bukan kuantiti vektor. Kau darab 32.4 tolak 80 pun dapat negatif kan? Dia tak positif. Okay? Okay. 99960 betul? Itu tidak salah. 95 darab dengan 4200. Darab dengan 280 tolak dengan 32.4. Betul lah. Cikgu salah type. Tekan tadi. Okay, next. Okay, 7 minit lagi. 500 gram air suhu 80 darjah Celsius diletakkan dalam peti sejuk jika 100 kW joule tenaga haba hilang dari air, berapakah suhu akhir? Suhu akhir. Mari kita lihat. Ni suhu awal kan? Maksudnya Q theta kita ialah awalnya ialah 80 kan? Dalam peti sejuk maksudnya kita nak suhu akhir. Letaklah akhir dan awal. Letaklah 80 tolak dengan X. Kan? Suhu awal kan?
Yes. Boleh tak kita? X tolak 80. Tengok. Adakah ni boleh pakai atau ni pakai? Melihat jika 100 kW tenaga haba dihilangkan air, berapakah ni? So kita dah ada Q besar. Kita ada C. Kita ada M. Kita ada P tak? P tak ada kan? Tak boleh pakai P, kita Tak letak boleh. je. Q sama dengan MC theta. So Q kita ada, M kita ada, C tak ada, Q tak ada. Okay. Masukkan saja. Q kan bagi theta ni sebagai tajuk utama. Q M theta. So sama dengan Q besar ni ialah 100 kilojoule bahagi dengan 0.5 darab dengan 4200. Okay, so Q kita adalah, kita try buat sekejap, ada kelab. Halo. Assalamualaikum dah. Sekejap Kak, saya ada kelas ni. Saya calling Kelas ada berapa? Ha? Kelas ada berapa? 10:30. Okey. Lagi sama balik 5 sign pula. Okey. Okey, tak apa. Okey. Selesaikan rapat apa? Dapat perpuluhan. Okey, kita nak guna ni ke atau ni? Kita try guna satu, kita guna atas dulu. 80 tolak dengan X. Betul tak? Kita 80 tolak dengan X kan? So X apa apa X? 100, 1, 2, 3 bahagi dengan 5 darab dengan 4200. Semua buat So 42. 80 tolak dengan 42. So jawapannya ialah 32. Okey, bulan 3, bulan 4. Okey, kalau cikgu tukar ni kepada X tolak 8. Boleh tak? Kalau pindah je positif. Boleh juga tapi kena tukar tu lah. So ni dapat apa ni? Sama dengan 47.6 kan? Yes. So kalau ini tukar ni jadi positif, ditambah pula. Kan? 80. Cikgu, 100 kilojoule tu dia punya unit SI. Ya. Oh. Okay, ada dua jawapan di sini. 1127, satu ialah 3/26. Tapi kami ingat daripada 80 menjadi sejuk. Sejuk maksudnya suhu dia semakin kurang kan? Yes. Logik tak jawapan ni? Tak, tu tambah. logik. Kan? Ni sepatutnya jawapan ni adalah ni. Betul? Nampak tak? Nampak. Kita tahu bahawa suhu bukan kuantiti vektor. Ya ke bukan kuantiti vektor? Bukan. Sama ada ni atau yang ni. So kita ada dua jawapan sini. Tapi ikut logiknya, dia tak dipecah sejuk, suhu semakin kurang. So jawapan ni tak sesuai. Sesuai. Nampak? Okay, jawapannya 32.4. Nampak semua? Nampak Okay, tapi nak kira-kira. Cikgu rasa takat ni saja kot. Sekejap. So cikgu rasa setakat ni saja, cikgu tak boleh sambung lagi, masa pun dah habis. Okay, kita akan sambung lagi pada hari Rabu kan? Okay, Senin? Rabu. Rabu hari Rabu nanti Tolong semua ada. Banyak lagi banyak lagi slide cikgu ni. So kita berhenti slide nombor berapa ni tadi? Dia slide nombor 32 Kita akan sambung lagi. Kedua. Slide mana dia tadi? Ni ke? Cuma slide mana tadi? Yang tadi cikgu. Yang ni? Ni. Okay. So
Ustaz 32 ingat cikgu kita akan sambung lagi pada hari Rabu. Okey. Itu sahaja. So attendance cikgu dah ambil tadi Ada lagi yang cikgu miss attendance tadi? Tak pastilah. Tak siap macam ada yang baru masuk tadi. Sekejap cikgu buka attendance balik. For science. Oh, patutlah salah. Semua ada Amira, Alisha, Danish, Iman, Khaib, Aina, Nazmi, Salah, Siti Safiqah. Ada yang cikgu tak dapat? Cikgu ada murid baru yang nama tak ada kat situ. Siapa nama dia? Ada Syafiq. Ada... Sekejap. Saya tengok dulu nama dia. Ada tak? Oh, tak ada. Nama tak ada? Murid-murid baru tak datang hari ni. 2 orang ke 1 orang? 3 orang murid baru. Dia baru orang. tu. Ya. 3 orang ke 4 orang? Suhailim dengan dengan Syafiqah Amani tu awal sekolah dah masuk lah. Yang ni 2 orang lagi baru. 2 orang lagi? Dia ada dalam guru WhatsApp tak? Ada. Alamak, kalau dalam guru WhatsApp kau kena bagi link jugalah. Bagi tak masuk dalam Google Classroom lagi kan? Dia kata dia tak ada tu. Email dia 5. Dia kena minta kat sekolah lama tu. Cikgu tak boleh provide gaji 5 sekolah lama. Okey, nanti check dalam Google Classroom cikgu akan masukkan nota dengan video untuk hari ni Okey, itu saja kelas. Thank you very much. Okey, terima kasih cikgu. Okey, cikgu stop video Alright. Okey. Okay, thank you.